membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 25 Oktober tahun 2024. Pergelutan Tuhan. Kejadian bab 32 ayat 6 hingga 31. Maka kembalilah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah menemui Esau, abangmu, dan dia pun dalam perjalanan bersama-sama 400 orang lelaki untuk menemuimu." Maka sangat susah hati dan ketakutanlah Yakub. Berkatalah Yakub, "Ya Allah, aku tidak layak menerima sedikit pun daripada segala ihsan serta kasih setia yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Namun demikian, lepaskanlah aku daripada tangan Esau, abangku, kerana aku takut kepadanya. Bukankah Engkau pernah berfirman, aku pasti berbuat baik?" Maka Yakub menyediakan persembahan untuk abangnya, Esau, 550 haiwan. Kerana fikir Yakub, aku hendak menenangkan hatinya dengan persembahan yang dihantar lebih dahulu ini. Barangkali dia mahu menerima aku. Jadi, persembahan itu dihantar terlebih dahulu, sementara dia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Pada malam itu tinggallah Yakub seorang diri, lalu muncul seorang lelaki yang bergelut dengannya sehingga fajar menyingsing. Apabila lelaki itu melihat betapa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dipukulnyalah pangkal paha Yakub. Maka terseliuhlah pangkal paha Yakub bahana bergelut dengan lelaki itu. Lalu kata lelaki itu, "Biarkan aku pergi kerana fajar sudah mula menyingsing." Tetapi jawab Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum kamu memberkati aku." Lalu lelaki itu bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Yakub." Kata lelaki itu, "Kini namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, kerana kamu sudah berjaya bergelut dengan Allah dan dengan manusia." Maka Yakub pun berkata, "Harap beritahulah namamu." Jawabnya, "Mengapakah kamu menanyakan namaku?" Kemudian dia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel kerana katanya, "Aku telah bersemuka dengan Allah dan nyawaku terselamat." Matahari sudah terbit ketika dia melalui Peniel, dan dia tempang kerana pangkal pahanya. Setiap kali kamu bertemu dengan orang yang baru dikenali, tidak kira siapakah mereka, sudah pasti mereka terlibat dalam beberapa perjuangan, mempunyai dendam dari dalaman hati atau luaran, atau mereka baru sahaja melalui satu cabaran atau akan menghadapi satu lagi. Dengan hanya mengetahui perkara begini, mungkinkah ia akan membantu kita menjadi seorang yang lebih sabar dan pemurah? Memang perjuangan hidup ini benar, tetapi ia bukanlah perkara yang paling nyata tentang kita dan keadaan kita di dunia. Ini adalah kerana sebelum terdapat perjuangan dan selepas semua perjuangan telah berhenti, Tuhan dan kasih-Nya masih kekal kerana Tuhan, dalam kasih-Nya telah melangkah ke gelanggang bersama kita. Tuhan menjadi manusia bertemu kamu di sana, di tepi perjuangan kamu untuk berjuang untuk kamu dan berjuang dengan kamu. Manusia Tuhan ini sanggup kalah kepada kita untuk mengambil pukulan dari tangan kita, mati untuk kita demi menyelamatkan kita. Yesus, Anak Tuhan, telah datang. Dia menjadi manusia seperti kita. Dia berusaha untuk kita dan bersama dengan kita. Dia kalah kepada kita dan dengan rela hatinya telah mati untuk kita di atas kayu salib untuk menunjukkan bahawa tiada perbandingan kasih-Nya dengan manusia. Yesus bangkit dari kematian dan akan kembali untuk membangkitkan kita dari kematian juga. Dia akan membuat semua perkara menjadi baru. Jadi, sahabatku, marilah kita hentikan usaha kita sendiri dan berpalinglah kepada Yesus kerana di dalam Dia, dengan iman kepadanya, yakinlah bahawa Dia adalah Tuhan. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, perjuangan kehidupan adalah benar tetapi kasih karunia-Mu lebih besar. Dalam nama Yesus.
Amin.